Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan tentang tajuk struktur kawalan pelbagai pilihan. Jika kita tengok balik, sebelum ni kita belajar di bawah struktur kawalan pilihan ada 3 bahagian. Pertama, struktur kawalan tunggal, struktur kawalan dui pilihan, dan ketiga ini adalah struktur kawalan pelbagai pilihan ataupun multi selection. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran. Okey, pertama sekali ialah bagian of decision ialah menjelaskan tentang fungsi struktur kawalan pelbagai pilihan atau multi selection. Dan yang kedua, melukis satu carta alih dan sudut yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah. Okey, kita pergi kepada ni. Okey, kita tengok ni. Yang pertama ni, okey, gambar yang pertama ni, trapezium ni untuk apa? Apa dia fungsi dia? Yang kedua, untuk apa juga? Digunakan untuk apa? Dan untuk oval ni. Yang ketiga, segi empat sama, segi empat tepat. Yang keempat adalah bulat ni. Yang kelima bentuk diamond. Yang keenam adalah bentuk arrow. Okey. So, apa fungsi keenam-enam perkara ini? Kita kena lihat perkara ini terlebih dahulu sebelum saya menerangkan tentang struktur kawalan pelbagai pilihan, sebab saya takut anda semua tak faham apa yang akan saya terangkan selepas ini. Apa yang berlaku sebelum-sebelum ini ialah mereka tidak faham bagaimana nak menggunakan simbol-simbol ini ketika menjawab soalan, especially dalam algoritma. Dan juga di bawah carta alih dan sudut kod, especially sudut carta alih lah, ya. Okey, tadi apa yang saya dah tunjukkan tadi, ada oval, ada segi empat tepat, ada diamond, ada arrow, ada bulatan dan trapezium ni. Okey, so yang ini, yang atas sekali ini adalah fungsi dia mula dan tamat. So, mula dan tamat suatu aktiviti. So, duduk di atas. Kita tengok. Okay, duduk di atas. Bila kita lukis nanti, kita lukis. Yang mula-mula ni adalah mula kan. Okay, mula. So, ini adalah tamat. So, yang ini, simbol dia bila kita kata mula dan tamat, kena menggunakan simbol oval ni. Dia tak boleh guna simbol yang lain. Okey, itu jelas. Kemudian kalau proses. Okey, proses dia akan gunakan segi empat segi empat tepat. Apa guna segi empat tempat ni? Ialah untuk kita menulis apa sahaja aktiviti atau proses yang berlaku dalam carta alih. Apa sahaja aktiviti dan proses. Lepas ni kita akan tengok satu persatu. Kemudian pilihan. Dan bentuk diamond ini adalah fungsi dia pilihan, menguji sama ada benar atau salah, ya atau tidak. Okay, ini dia punya ni. Kalau kita nak kata apa, bilangan berapa, kita masukkan bilangan kurang daripada 30. Okay, itu kita nak uji. Kita nak uji bilangan ataupun nombor tersebut. So, kita akan menggunakan pilihan. Kita akan gunakan bentuk diamond ni. Kemudian aliran ini pun penting juga untuk menunjukkan flow. Di mana, arah mana. Okey, dalam satu-satu masalah itu. Dalam kita melukis carta alih itu. Okey, so aliran aktiviti kita akan guna arrow. Kemudian penyambung. Lepas ni kita akan tengok juga apa yang dimaksudkan dengan penyambung. Bagaimana kita nak gunakan penyambung dalam carta alih. Iaitu menggambarkan aliran yang berlainan. Aliran yang berlainan. Dan yang akhir sekali adalah trapezium ni adalah input ataupun output. Apa sahaja operasi input dan operasi output kita akan guna bentuk ini. Alright. So kita akan
struktur kawalan pelbagai pilihan ataupun multi selection. Apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pelbagai pilihan? Struktur kawalan pelbagai pilihan mengandungi lebih daripada dua set tindakan yang berlainan. Dua set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okay, kalau kita tengok dua pilihan, dia hanya ada dua set tindakan sahaja. Kalau dia aliran tunggal, pilihan tunggal, dia hanya ada satu set tindakan sahaja, ya dan terus tamat. Kalau dua pilihan, dia ada ya, kemudian dia akan buat lagi satu proses, dan jika ya, dia akan, maksudnya ada dua tindakan. Okay. Tetapi multi selection ni dia ada lebih daripada dua tindakan, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, so kita akan tengok apa disebut sebagai dua set tindakan ni. Kemudian set tindakan dilaksanakan bergantung kepada pilihan ayat yang didapati benar. Okey, yang didapati benar. Okey. Okey, ini contoh ini contoh yang saya ambil daripada buku teks. Ini contoh. Okey, ini contoh yang saya ambil Okey, rajah di bawah menunjukkan pseudocode dan carta alih struktur kawalan pelbagai pilihan dalam algoritma untuk menunjukkan grade jika memasukkan skornya. Penetapan grade dibuat berdasarkan skema pemarkahan dalam jadual 3.2. Kita tunjukkan di bawah. Contohlah bagaimana kita masuk, contohnya sistem SAPS. Cikgu masuk markah, lepas tu dia akan come out dengan grade. Cikgu masuk markah 50, dia akan tulis dalam awak punya slip tu D contohnya. Kan? Bagaimana sistem membaca itu? Sistem komputer boleh membaca. Jadi komputer tu disetkan untuk diletakkan beberapa grade di dalamnya. Bila mana cikgu masuk saja markah, dia dah boleh jana kepada grade berapa yang kamu dapat. Cikgu masuk skor saja, dia boleh dapat markah. Pelajar boleh tahu dia A ke B ke C dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh yang diberikan, yang bagaimana sistem membaca. Okey, kita sambung. Ini adalah contoh struktur kawalan pelbagai pilihan yang saya ambil daripada buku teks. Okey, ini adalah skema pemarkahan murid. Okey, dia dah bagi skema. Kemudian ini adalah pseudocode. Okey, ini adalah pseudocode yang kita buat berdasarkan kepada soalan tadi. Kita dah tengok soalan tadi. Okey, kita tengok kepada kita pergi kepada pseudocode. Daripada soalan skema pemarkahan murid ini, kita akan bina satu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan pseudocode. Mana sebenarnya? Okey. So kita tengok kat sini. Dia akan pergi dengan mula. Okey, tengok mula. Kemudian masukkan skor anda. Okey, kita beri arahan kepada sistem masukkan skor. Okay, kalau orang masukkan contohnya masukkan skor markah 90. Okey, dia akan jadi berapa? Okey, dia akan pergi jadi berapa? Okey, kalau orang letak markah 60, okey, dia akan jadi grade berapa? Okey, itu maksud dia. Okey, jika skor lebih atau sama dengan 80, so dia akan keluar grade A. Okay, jika skor lebih atau sama dengan 70, akan keluar grade B. Okay, jika skor 60, dia akan keluar grade C sehinggalah
skor, ya, skor lebih ataupun sama dengan 40, dia akan jadi E. Okay, nampak tak E kat sini Kemudian jika tidak maksudnya markah bawah daripada 39 hingga 0, dia akan automatik akan keluar grade F. Tamat jika. Tamat jika sebab kita dah mula jika kat atas ni, so kita kena tamat jika. So pastikan yang ni kena ada. So dia selari jika dia akan selari semua ni. Termasuk tamat jika. So dia betul saya kata pseudocode ni dia kena ada indent. So apa yang penting dalam pseudocode ialah indent. Sekiranya tidak susun pseudocode dengan indent, maka jawapan itu dikira salah. Kemudian akhir sekali paparkan grade dan tamat. Okey, cuma tengok paparkan grade, ambil color lain pula. Okey, kita ambil color hijau Okey, kita tengok masukkan skor anda. So dia akan sama dengan papar. Okey, catat alih. So dalam catat alih ni kita tengok yang catat alih dia akan dengan mula. Dia akan bermula dengan mula. So dia guna bentuk apa? Dia akan guna bentuk oval. So kemudian masukkan skor anda. Kita tengok balik dalam pseudocode tu dia buat apa. So dalam tulis apa, so kita akan tulis yang sama juga dekat sini, masukkan skor anda. So dia akan guna trapezium ni. Kenapa kita guna yang ini? Ini untuk apa tadi? Okay, ini adalah untuk input ataupun output. Ini adalah melibatkan operasi ataupun input apa-apa saja yang kita nak masuk. Suatu perkara yang kita nak masukkan ataupun data, so kita akan gunakan bentuk ni, trapezium ni. Kemudian kita akan pergi kepada bentuk diamond. Skor melebihi 80, markah ataupun sama. So kita akan guna bentuk diamond kerana diamond ni adalah pilihan sama ada ya ataupun tidak. So bila kita ada persoalan ya ataupun tidak, okey, dia akan melibatkan bentuk ni, diamond ni. So kita kalau boleh tulis dalam tulisan yang agak ringkas dan semua orang boleh faham. So tak perlu tulis ayat panjang-panjang. Soalan tu kita tak perlu. So kita hanya tulis sesuatu yang orang lain boleh faham. Okay. So skor melebihi atau sama 80, dia akan papar grade A. Okay. Jika bukan markah 80 ataupun bukan daripada lebih 80 ataupun 80 ke atas, so dia akan pergi kepada skor yang kedua, iaitu lebih daripada 70. So sekiranya betul ada dalam range 70, dia akan paparkan grade B. Okay, kemudian kalau dia jika tidak, sekiranya markah itu adalah dalam lingkungan 60 dan ke atas, contohnya 68, 69, so markah tersebut akan dipaparkan grade C. Itu juga jika tidak, dia akan pergi skor 50 dan ke atas, dia akan papar grade D. Jika skor dia lebih 40 ke atas, dia akan papar grade E. Jika tidak, maknanya 39 ke bawah, dia akan papar grade F. Dan kemudian paparkan grade dan tamat. So bila kita tengok tamat kat sini, dia akan menggunakan bentuk yang sama, mula dan tamat. Ini adalah soalan yang ada dalam buku teks. Aktiviti berfikir muka surat 3.2 Buku surat berapa ni? Kita tengok muka surat dalam buku teks. Okay.
apa soalan dia? Melukis, carta alih dan menulis sudokod. Algoritma ini mengira komisen jualan bulanan yang diterima oleh seorang penjurujual komputer berdasarkan jadual komisen berikut. Jualan bulanan dia melebihi 50,000 dan ke atas, dia akan dapat 15% komisen daripada jualan dia. Sekiranya 40,000 ke atas tapi kurang daripada 50,000, dia akan dapat 12% daripada jualan dia. Sekiranya jualan dia bulanan dia dapat 30,000 dan kurang daripada 40,000, so 8%. 20,000 dan ke atas tapi kurang daripada 30,000, 5%, dan kurang daripada 20,000, 3% jualan pada jualan. So dia akan dapat komisen lah. So algoritma dia begini. Masukkan jualan bulanan. Ya. Jika jualan melebihi 50,000, saitkan komisen kepada 15%. Jika jualan 40,000 melebihi, saitkan komisen kepada 12%. Jika jualan melebihi 30,000, saitkan komisen kepada 8%. Jika jualan melebihi 20,000, saitkan komisen kepada 5%. Jika jualan kurang daripada 20,000, saitkan kepada 3%. Jika kira komisen sama dengan jualan darab komisen bahagi 100, dan dia akan paparkan komisen. Ini algoritma dia. Soalan dia ialah lukiskan carta alih dan sudokod untuk mewakili algoritma ini. Anda mesti menggunakan struktur kawalan pelbagai pilihan dalam carta alih dan sudokod anda. Okey. Dia punya untuk kita tulis kat sini, ruangan kat sini.